Tahu aku dah tadi buka. Yang tinggi ni tu. Okey. Apa kali tu? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Berapa itu ni? 13. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. ليلة في قريش إذا في بلد الشتاء وقبل يوم رب هذا البيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبنستعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahmati Allah, tetamu-tamu Allah yang akhirnya kini dipanggil Aduyur Rahman di Tanah Suci Mekah. Baik, alhamdulillah, bas kita telah pun bergerak meninggalkan hotel kita Olayan dan sepastilah kita akan bergerak menuju ke lapangan terbang antarabangsa Jeddah dan sepastilah kita akan pergi ke airport baru insya-Allah yang mana tuan-tuan dan puan juga ternanti-nanti bagaimanakah yang dikatakan airport baru Arab Saudi yang terbaik di dunia, iaitu di Jeddah. Dan tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan perjalanan dengan bercorteh panjang, marilah kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dan merahmati kita selamat kita sampai bersama dengan keluarga kita sayang dan akhirnya dapat meneruskan kembali tugas kita di tanah air insya-Allah. Baik, mari kita sama-sama membaca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallazi sahara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan Allah. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan berada di Jalan Ibrahim Khalil. Jalan Ibrahim Khalil ni dipanggil Misfalah. Di sinilah tuan-tuan dan puan, kalau saya mana-mana saya duduk tengah jalan ni termenung. Saya merenung, kenapa? Teringat arwah saya naik basikal ulang-alik. Itulah rumah tu saya tinggal depan tu. Dia ulang-alik daripada Masjid Haram ke sana. Tengok sana. Masjid Haram ke sana, ulang-alik Haram ke sana. Dan semalam sepupu ustaz datang dan kami duduk di depan rumah tu lama. Kami duduk termenung, tengok. Dia kata kenapa termenung? Saya kata saya nak balik Malaysia dah besok.
walaupun baru dia duduk haji lama, tapi itulah teringat arwah. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jadi kalau tuan haji Pak Haji, tuan Haji Izzah dia ingat belah kanan ni hotel Hira, dia duduk, dia pergi haji dulu tahun 2014 dulu, sebelah kanan tuan Haji Pak Haji belah kanan hotel Hira dulu, dulu hotel Andalusia, situ ada 550 meter. Baik jadi tuan-tuan Allah, inilah nama jalan Ibrahim Khalil yang kita panggil Misbalah. Jadi Misbalah ni tuan-tuan Allah, sejarah dia cukup tinggi lah, walaupun disebut antara kisah Rasulullah SAW di sebelah sana, di sebelah Safa Marwah, tapi disebut Misbalah ni adalah kawasan pembangunan yang di peringkat awal dahulu, orang-orang luar datang dan sebagainya. Baik, ni dapat tak macam bangunan parlimen ni yang saya kata belakang ni rumah tu Ustaz, 5 tingkat itu hotel tabung haji. Kalau kita tengok dapat tak shopping mall kan, shopping mall nampak tak sebelah kanan tu, nampak tingkat-tingkat banyak, itulah hotel tabung haji, namanya Land Premium Hotel Jemaah Muassasah. Siapa dulu bayar 9,980, maka itulah hotelnya. Baik, jadi sebab itulah hari ini siapa haji, itulah hotelnya. Tapi sekarang dikata pada Muhammad tengok, selama ni kita bangga dengan kisah di India. Apakah monumen di India yang hebat? Apakah monumen India yang hebat? 7 benda yang paling di dunia apa dia? Taj Mahal, bukan beras Taj Mahal, Taj Mahal. Baik tetapi tuan-tuan Allah, ramai yang tak tahu cerita inilah hebat kisah Masjid Aisyah radhiyallahu anha, ataupun dipanggil Masjid Tanaim. Dan tengok tak depan tu, itu ada macam batang aiskrim, nampak batang aiskrim? Itu bukan orang jual aiskrim, itulah model zaman Abbasiyah dulu, zaman Utsmaniyah Abbasiyah. Ada nampak tak? Dia bukan jual aiskrim, nampak? Dia tanda, okey, kita telah keluar ke tanah halal. Dan sebab itulah jemaah Malaysia yang niat umrah sebelum pada aiskrim tu, dia kena buktinya. Ustaz, kenapa pelik? Kena pergi Jarana, kena pergi Hudaybiyah, tapi tanah ini dekat. Kenapa boleh ada kat sini pula dekat? Sebab itulah ramai yang tak tahu kisah Tanaim. Maka Tanaim itulah yang dikatakan hebat, sebab kisah lambang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi apabila digembar-gemburkan, ramai orang Islam tak tahu, mereka mendahulukan kisah, iaitu kisah Taj Mahal. Antara siapa dengan siapa? Perempuan itu bernama apa? Mona Lisa. Astagfirullahaladzim. Haji ni geografi sejarah apa-apa. Mona Lisa. Ya betul. Saya dengar Mahat tu Haji cerita tadi betul. Lelakinya apa tadi Haji? Haji jawab betul ni. Shah Jihan. Baik. Dan perempuan tu siapa? Mumtaz. Rona. Mumtaz. Mumtaz. Jadi okey, itulah jawapannya Mumtaz dan Syahjan. Dan soalan saya pada Tuan Haji mesti menarik, mesti best ni. Siapa yang bina untuk siapa? Mumtaz bina untuk Jihan ke Jihan bina untuk Mumtaz? Jihan bina untuk Mumtaz. Ya, siapa bina untuk siapa? Mumtaz untuk bina untuk Jihan ke? A. Shah Jihan bina untuk Mumtaz. B. Lebih menarik, Mumtaz bina untuk Shah Jihan. C. Shah Jihan dan Mumtaz bina sama-sama, tanda sama-sama sayang. D. Kontraktor bina, Shah Jihan dengan Mumtaz tengok je. Narik cerita ni tadi, tengok muka saya, narik jahat. Narik tuan-tuan. ABCD. Saya nak ulangi. A. Shah Jihan bina untuk Mumtaz. B. Mumtaz tanda dia taat pada suami dia, bina untuk Shah Jihan. C. Lambang mereka bercinta berdua, mereka sama-sama bina. Ini lagi sedap lah. D. Kontraktor yang bina, mereka hanya upah saja, mereka tengok. Haji rasa yang mana? C ke D? Kontraktor yang buat. Haji pernah dengar lah cerita Haji Abdul Tani. Abang kata tak romantik langsung abang. Baik, jawapan dia Haji. Jawapan dia ajar tolong. Nampak tak? Itu orang berharap itu lambang cinta suami pada isteri. Maka Shah Jihan telah membina satu monumen yang hari ini dipanggil Taj Mahal, iaitu Taj tu menara, Mahal tu berapa bernilainya kepada seorang perempuan bernama Mumtaz. Kerana apa? Kerana isterinya Mumtaz telah pun meninggal dunia. Sebab itulah dikatakan Shah Jihan ni menangis-nangis, tetapi dia nak buktikan cinta daripada Mumtaz. Lalu dia telah membina satu monumen menandakan dia menyayangi isterinya. Setinggi itulah sayangnya kepada Syah Mumtaz. Baik. Tetapi hadirin rahmat Allah,
kisah Nabi Muhammad SAW ni lagi seronok, dan dia mendapat nikmatnya tu kepada kita sampai hari ini. Tetapi cerita Syah Jihan dengan Mu'tazil tak terima kepada kita pun. Baik, apa begitu, mari kita dengar kisah At-Tanaim. Apakah kisah Tanaim yang boleh menyebabkan umat Islam hari ini boleh niat umrah di Tanaim 5 km daripada Tanah Haram? Mari kita tengok kepada sejarah Tanaim. Tanaim dia datang daripada perkataan na'am, yuna'imu. Tanaim, na'ama telah memberi nikmat, yuna'imu sedang memberi nikmat. Tanaim kenikmatan. Sebab itu Tanaim itu satu kenikmatan. Baik, kenapa kenikmatan? Maka hadirin hadirat nikmat Allah, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, tetamu-tamu Rasulullah SAW, maka disebut Tanaim itu kenikmatan kerana ianya berlaku ketika Hajatul Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana yang dikatakan ketika mana buat haji dan umrah, maka bila buat haji mesti buat umrah. Firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah." Sebab itulah bila sempurnakan haji mesti kena sempurnakan umrah. Baik. Sebab itu orang yang buat haji dan buat umrah, dia kalau buat haji lepas tu kena buat umrah, umrah tu kena mikot balik. Sebab itulah adalah Hajatul Wada, maka disebut dengan jelas. Adapun Nabi Muhammad SAW melakukan haji ifrad, dan juga para sahabat dan isteri baginda mendirikan haji, antaranya haji tamattu, dan juga ada beberapa jemaah yang uzur seperti Asma dan sebagainya, dia melakukan haji qiran. Sebab itulah haji itu lahir daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi pergi sekali, hanya sekali, patutnya haji itu ada satu jenisnya, tetapi dalam rombongan Nabi itu 120,000 umat Islam, berlaku kejadian macam-macam, maka haji itu terpecah kepada 3. Sebab itulah daripada 3 inilah tuan-tuan dan Allah, maka bila selesai pada haji, ada orang kena buat umrah. Siapa yang buat umrah dulu kena buat haji. Siapa yang buat haji qiran, automatik buat haji, lepas habis haji automatik dia dapat umrah. Maka sebab itulah ketika mana Aisyah bernahar, ketika mana nak buat umrah, maka Aisyah dikatakan telah pun datang haid ataupun datang bulan. Sebab itulah dikatakan Aisyah menangis-nangis. Aisyah menangis-nangis sebab bila dia haid, Aisyah ni dia nak berumrah tak boleh, dan dia pula tak dapat nak berniat. Itulah kisah Aisyah radhiyallahu anha. Nama begitu, hadirin rahmati Allah, dengan izin Allah SWT daripada hadis Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan Aisyah ni haid dia berhenti, tapi dia menangis juga sebab dia tak boleh nak buat umrah dah. Sebab dikatakan mikot Rasulullah SAW ni jauh. Sebab itulah dia tak boleh nak keluar daripada Mekah terlalu jauh, memandangkan semua umat Islam sedang melakukan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan hanya berkampung di Mekah. Dan begitulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan izin Allah SWT, Nabi telah membawa Aisyah ke satu tempat, tanda lambang cintanya dia kepada seorang isteri bernama Aisyah radhiyallahu anha, kerana menangis, sedih, tak dapat buat umrah kerana haid, dan lepas haid pula tak boleh nak buat umrah pula sebab tak ada kepada niat. Lalu Nabi telah membawa Aisyah keluar daripada Al-Haram, Tanah Haram. Nabi cari sempadan yang paling dekat, dan yang paling dekat itulah yang tuan-tuan nampak tadi ada masjid tadi. Lalu dikatakan Nabi berkata kepada Aisyah, berniatlah kamu di sini, berniatlah kamu di sini, sesungguhnya inilah kenikmat Allah, kenikmatan kepada kamu. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha, dia pun melakukan umrah dengan berniat, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Selepas saja Aisyah berniat, lalu dikatakan tempat itulah yang dipanggil Tanaim, sebab dia memberi nikmat kepada Aisyah dan satu kenikmatan kepada umat Islam. Sebab bila Aisyah dibawa Rasulullah ke situ, maka seolah-olah Nabi mencintai Aisyah dan memohon kepada Allah, dan Allah kurniakan itulah tempat nikmat kepada Aisyah berniat umrah. Dan hari ini nikmat umrah itu kepada Aisyah yang perlu hanya niat dekat saja, mengalir kepada umat-umat Islam sehinggalah ke hari ini. Sebab itulah bila dikatakan satu nikmat yang membatalkan kenikmatan, sebab itu tempat itu dinamakan Tanaim, sebab dia memberi kenikmatan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang nama umrah. Dia tak perlu pergi jauh, dia hanya perlu berniat di Tanaim saja berdasarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah tuan-tuan Allah,
Tanaim inilah lambang cinta Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya monumen-monumen telah didirikan daripada zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz dengan dua menara menandakan satu Nabi Muhammad, satu lagi adalah Aisyah radhiyallahu anha, lambang cinta seorang Rasul kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan alhamdulillah akhirnya pada zaman Fatimiyah didirikan masjid yang lebih besar, dan akhirnya menara dua dikekalkan, dan akhirnya sampai kepada Raja Fat. Akhirnya Raja Fat juga telah mendirikan dan membesarkan Masjid Tanaim sehingga ke hari ini masjid itu gah berdiri. Dan kalau tanya kita apakah dia dua menara, itulah lambangnya cinta dua insan, seorang Rasul Muhammad SAW kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi cerita ini tidak ditembak-gemburkan kerana dia datang daripada dunia Islam. Sebaliknya kita ditembak-gemburkan tentang kisah Shah Jahan dan juga Mumtaz tentang Taj Mahal. Namun begitu kali kau kisah yang bagus, inilah kisah yang sangat baik kerana tanah ini itu bukan saja mengalih kenikmatan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi juga kepada kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ingat kata Ustaz, setiap apa yang ada di tanah suci Mekah ada sejarahnya. Itulah kisah Tanaim. Saya ringkas saja, Ustaz tak bercerita panjang supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh faham apakah sebab berlakunya Mikot Tanaim, kenapakah dia dinamakan Tanaim. Itulah nikmat Tanaim. Dia memberi satu kenikmatan Tanaim kepada Aisyah dan hari ini kepada umat Nabi Muhammad SAW kerana ianya terus mengalir sebagai satu tempat niat umrah yang paling dekat untuk melakukan ibadah umrah. Baik. Everything I have makes me long for more, and the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my. Kita kat Malaysia, kapal terbang kita pukul 5, pukul 1 kita datang pukul 2. Dia tak nak, dia tak bagi. Kalau kita ikut kita lah, tanya pukul apa pun, dia tak nak. Dia nak kapal terbang kita pukul 9. Dia kata kau kena masuk pukul 5. Kau kena masuk airport ni pukul 5 boleh masuk. Cuba kalau kat negara kita, masa sebelum 6.30, maghrib 6.30 kan? Maghrib 6.30. Sekarang 4.23. InsyaAllah sempat pun dah sempat. Allah. Bagi kita turun ni nak ada bag dulu. Apa nak turun bag tu, kita tarik bag. Tonton turun nanti, kita turun. Ingat tak tahu? Kita beli azazah itu. Bagi pasport semua ada, bagi ada pasport 39 botol. Dan botol pasport. Just passing by, like a river from the mountain. I never can wanna turn back to the town. We dream the dream that can never save us from the inevitable. Oh, your words will never fall, never. Relatives will save you. Only your deeds will do you good or bad. So now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you, see you, be my wish. But no one is like you. I wish to see you. Kami ajak, dia tak mau, dia cakap. Dah maghrib. Masya Allah, Pak Habibi. Hai Rahmah. Hai Rahmah. That I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart. No matter how much I obtain, so my dream for Jannah grows day by day. And I pray to God to guide me all the way till I make it to His paradise. My biggest dreams to see you.
never follow you. Relatives won't save you. Only your deeds will do you good or bad. So now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you. See you in my life, but no one is like you. I wish to see you. See you in my life, but no one is like you. And I wish to fast the prophet. I wish to fast the prophet. Be with you, be Oh,